Hai semua, selamat kembali ke YouTube channel MCU My. Dalam video kami kali ini, kami akan menceritakan tentang 8 perkara utama mengapa MCU Eternals berbeza daripada komik. Filem Eternals yang diarahkan oleh Chloe Zhao telah pun dimuat naik di Disney+. Mereka yang terlepas peluang untuk menonton di pawagam akhirnya dapat menikmati perkembangan kosmik dalam cerita MCU. Namun begitu, filem Eternals tidak dapat mencecah sasaran tertentu seperti filem Marvel yang lain. Selepas filem Eternals dilancarkan, ramai yang mengkritik dan para peminat tidak dapat menerima pendapat tentang projek filem tersebut. Filem Eternals adalah satu-satunya filem Marvel yang mendapat grade Rotten dalam Rotten Tomatoes. Walaupun Eternals mendapat grade Rotten, namun ramai juga yang suka dengan filem tersebut. Ini kerana filem tersebut telah menghasilkan jalan cerita yang asli dan hampir mencipta semula watak-watak yang diadaptasi. Bagi mereka yang membaca komik Marvel, terdapat beberapa aspek yang berbeza daripada filem tersebut dengan komik. Pertama, tiada The Exclusion. Dalam filem tersebut, para Eternals percaya yang mereka datang daripada planet Olympia, tetapi para penonton tidak dapat peluang untuk melihat planet tersebut. Sebaliknya, Arishem memberitahu Cersei yang kewujudan planet tersebut adalah tipu sahaja. Namun begitu, jika kita lihat berdasarkan komik, planet Olympia adalah wujud kerana Olympia berfungsi sebagai pangkalan operasi bagi para Eternals. Olympia bukanlah satu planet, tetapi sebagai satu bandar di bumi. Berdasarkan komik Marvel, maklumat tentang bandar tersebut agak mengelirukan dan di mana lokasinya secara teliti juga akan sentiasa berubah. Perkara ini menunjukkan di mana bandar Olympia pernah muncul sebelum ini seperti di Greece, Antartika dan di Negative Zone. Dalam komik Marvel yang terbaru, para penulis mencuba untuk mengatasi kekeliruan dengan menetapkan terdapat beberapa pangkalan Eternals yang ada di bumi, iaitu di Titanos, Oceania, Celestia, The Exclusion, Polaria dan Olympia. The Exclusion terutamanya adalah lokasi paling penting antara pangkalan Eternals. Ini kerana The Exclusion merupakan penjara untuk para Eternals yang terpesong daripada tujuan asalnya sehingga dianggap sebagai satu kesilapan. Tambahan pula, The Exclusion juga menetapkan satu-satunya perkara yang paling penting kepada kaum Eternals, iaitu The Machine of Resurrections. Kedua, hidup kembali seorang Eternals. Dari segi nama juga kita boleh fahamkan fungsi Machine of Resurrection dan kenapa bangsa kosmik seperti Eternals ini mempunyai nama seperti itu. Apabila Eternals mati, mereka akan dihidupkan semula dengan segera tanpa had masa. Dengan penjelasan tersebut, kita boleh fahamkan satu-satunya cara yang membunuh Eternals adalah dengan mematikan Machine of Resurrections. Namun dalam filem tersebut, kematian para Eternals seperti Ajax dan Gilgamesh kekal seolah-olah tidak dihidupkan semula. Walau bagaimanapun, perkara ini boleh diperkenalkan dan dijelaskan dengan lebih teliti dalam filem Eternals pada masa yang akan datang. Lagipun, apabila Arishem menjelaskan The World Forge kepada Cersei, dia juga mendedahkan yang dia masih lagi meneruskan penghasilan klon Eternals jika perlu. Jadi, walaupun perkara ini tidak dinyatakan dengan jelas, World Forge mungkin akan menjadi The Machine of Resurrection apabila kisahnya dibongkar. Kemungkinan besar selepas mereka terlepas daripada cengkaman Arishem. Satu lagi perbezaan adalah bagaimana para Eternals memberitahu yang mereka adalah makhluk sintetik. Walaupun dengan penghasilan klon yang konsisten, berdasarkan komik, Eternal masih lagi dianggap sebagai makhluk organik. Salah satu pendedahan terkini tentang mesin nyawa mereka adalah setiap kali mesin tersebut digunakan, nyawa seorang manusia akan dikorbankan demi melahirkan mereka semula. Ketiga, Druig bukannya penjahat. Salah satu watak yang menyelah dalam filem Eternals adalah Druig yang dilakonkan oleh Barry Keoghan. Di pertengahan filem Eternals, Druig memaklumkan bahawa dia sudah hilang kepercayaan terhadap kemanusiaan dan meneruskan untuk mengundurkan diri lalu membina perkampungannya bersama manusia bawah kawalannya. Druig bukanlah satu karakter yang membawa watak jahat, tapi sebaliknya menunjukkan pendapatnya terhadap kemanusiaan berbeza dengan para Eternals yang lain. Dalam filem ini juga, Druig merupakan salah satu Eternals yang masih lagi hidup dan membawa watak sebagai hero utama dalam misi untuk memajukan kehidupan kaumnya. Namun jika kita lihat pada komik, watak Druig sangatlah berbeza. Berdasarkan komik, Druig adalah satu watak yang suka menikam belakang para Eternals demi kuasa. Druig juga mempunyai banyak dalang dan muslihat dan akan melakukan yang terbaik untuk menjadi lebih dominan antara para Eternals yang lain. Walaupun dengan kelakuannya dia masih lagi sebahagian daripada Eternals. Keempat, tiada semangat heroism Ikaris. Walaupun karakter Druig dalam filem Eternals berbeza daripada komik, Marvel memutuskan untuk memberi sedikit perwatakan
Druk kepada Ikaris. Ini menunjukkan dalam filem di mana kepercayaan terhadap Arishem sangat mendalam sehingga dia sanggup mengorbankan para Eternals yang lain. Ironinya, berdasarkan komik, Ikaris merupakan watak paling heroik dalam kalangan Eternals. Ikaris digambarkan sebagai watak yang baik dan menjadi tumpuan utama dalam cerita Eternals. Dia juga tidak menghasingkan dirinya daripada manusia, seperti yang digambarkan oleh MCU. Malah apabila kita membincangkan tentang filem Eternals, dia mungkin akan melibatkan dirinya dengan bumi seperti Cersei. Apabila kita membincangkan tentang Eternals, berdasarkan komik, Cersei dan Ikaris tidak mempunyai hubungan secara romantik, selain daripada mempunyai hubungan bersama Black Knight yang dilakukan oleh Dan Whitman dalam filem. Cersei sebenarnya lebih rapat dengan Makari. Kelima, Makari yang baharu. Pada asalnya, watak Makari adalah seorang lelaki dan bukanlah bisu pekak. Dari segi pandangan filem, idea tersebut berjalan dengan lancar kerana Lauren Lindorff dapat melakonkan watak tersebut dengan berjaya. Walaupun dalam filem Makari bukanlah salah satu watak Eternals yang utama, tapi Makari sebenarnya Eternals utama antara Celestials dan Eternals dalam komik Eternals terbitan Neil Gaiman. Mengenai hubungannya bersama Druk dalam filem, di mana para peminat juga suka dengannya, hubungan tersebut bukanlah berdasarkan komik. Malah seperti yang dijelaskan sebelum ini, Cersei yang sebenarnya mempunyai hubungan romantik bersama Makari. Keenam, cinta terlarang Tena. Tena merupakan seorang pahlawan yang sangat kuat dalam kalangan Eternals dan dilakukan oleh Angelina Jolie. Namun dalam filem ini, Matt Weary mempunyai rancangan yang lain. Dalam filem tersebut, hubungan antara Tena dan Gilgamesh terganggu akibat daripada penderitaannya dengan Matt Weary. Walaupun Matt Weary adalah satu jangkitan yang wujud dalam komik, tetapi Cersei yang mempunyai jangkitan tersebut dan bukanlah Tena. Dalam filem tersebut, kita juga dapat melihat persahabatan antara Tena dan Gilgamesh dalam mengatasi masalah emosi. Perkara ini sebenarnya semestinya menunjukkan bahawa Tena bukanlah ingin membalas dendam kepada Crow, tapi dia ingin mencari kasih sayang. Ketujuh, ilusi sprite yang berbahaya. Kesusahan yang dihadapi oleh sprite adalah sesuatu yang dia harus tangani. Berdasarkan komik, sprite tidak mempunyai apa-apa perasaan terhadap Ikaris, tetapi dia sentiasa menghadapi masa yang sukar menjadi seorang manusia yang berjuta tahun dengan rupa anak-anak. Berdasarkan komik, watak sprite adalah seorang budak lelaki yang menggunakan kuasa Celestial untuk mengukir kehidupan para Eternals yang lain dengan memanipulasi minda mereka untuk menjalani kehidupan seperti manusia biasa, dengan harapan dia mempunyai peluang untuk membesar menjadi manusia dewasa. Namun para Eternals yang lain sedar dengan ketindakan sprite dan akhirnya dapat mengatasi kuasanya. Daripada menerima keteguran daripada para Eternals yang lain, sprite dibunuh oleh Prime Eternals pada waktu masa itu, Zuras yang juga tidak muncul dalam filem tersebut. Walaupun sprite akhirnya dilahir semula seperti para Eternals yang lain, dia dipenjarakan di Exclusion atas kes jenayahnya dengan memorinya selama 100 tahun dihapuskan. Terakhir, konsep Unimind. Dalam filem Eternals juga telah pun menjelaskan tentang Unimind adalah ketika para Eternals berada dalam kuasa terkuat mereka. Namun untuk mencapai tahap itu, Phastos harus mencipta satu alat yang fungsinya untuk perkara tersebut. Berdasarkan komik, dalam sejarah para Eternals, mereka mendapati bahawa mereka boleh mencetuskan Unimind dengan kehendak dan kecerdasan mereka sendiri. Proses ini juga menunjukkan kuasa mereka akan menjadi 10 kali ganda lebih kuat berbanding dengan sebelum ini. Mereka juga tidak memerlukan kemunculan Celestial untuk menggunakan Unimind. Namun, dalam filem tersebut, mereka menggunakan gelang yang dicipta oleh Phastos untuk mengambungkan kuasa mereka dan membentuk hubungan dengan Celestial Tiamut. Terdapat banyak lagi perbezaan antara komik dengan filem Eternals yang tidak dijelaskan lagi. Salah satunya seperti Domo adalah Eternals, Ikaris mempunyai seorang anak lelaki, Kingo sebenarnya seorang samurai dan sebagainya. Perkara ini adalah sangat penting untuk dijelaskan bahawa walaupun terdapat beberapa perbezaan antara filem Eternals dan komik, tidak semestinya jalan cerita yang teruk. Dari segi penampilan, setiap watak yang diadaptasikan juga lebih menyerlah berbanding di dalam komik. Andai kata filem ini mempunyai sambungan pada masa yang akan datang, pada babak akhir filem ini juga telah membuka ruang lagi kepada teori dan tafsiran yang berbeza mengenai Galactus, satu watak yang jahat yang ramai peminat tidak sabar untuk melihat di kaca skrin PowerGum. Jadi jika anda rasa video ini menarik, jangan lupa like, komen, share dan subscribe. Sehingga berjumpa lagi. Bye.